الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, saudara-saudara yang dirahmati dan dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai ke lebih separuh sikit daripada bulan Ramadan ini. Moga-moga insya-Allah usaha kita yang sungguh-sungguh untuk mendekati, memahami, menjadikan Al-Quran ini mengesankan dirinya terhadap kita, atau membuka seluruh ruang-ruang hati kita untuk Al-Quran Karim memberi kesan, adalah satu bentuk qurbah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan dengan meningkatkan insya-Allah diri kita dan menaikkan kedudukan diri kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di kedudukan yang lebih baik lagi insya-Allah di hujung Ramadan nanti. Moga-moga insya-Allah tercapai objektif yang kita cuba capai, kan. Jadi alhamdulillah, semalam kita telah pun menjelaskan tentang sedikit latar belakang tentang surah Abasa, kan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah bermuka masam, kan. Abasa ni frown ataupun menunjukkan wajah yang tidak senang hati, macam itulah, kan. Kerana datang kepada dia seorang buta, kan. Jadi poinnya adalah sebab yang datang kepada Rasulullah SAW ni bukan mesti seorang miskin, kan. Tapi poinnya adalah yang dijelaskan dalam surah ini adalah orang yang buta, kan. Dan ada pendapat yang mengatakan bahawa Abdullah Ibn Maktum adalah sepupu kepada Khadijah, isteri Rasulullah SAW. Jadi dia bukan dari golongan keluarga yang susah kalau tempat ini. Cuma mengapa Rasulullah SAW abasa, menunjukkan wajah yang tidak selesa? Kerana mungkin dibandingkan dengan pemuka-pemuka Quraisy yang dia sedang hadapi, Rasulullah SAW merasakan potensi yang mereka-mereka yang dia sedang hadapi ini lebih besar daripada seorang yang buta, kan. Apakah yang dapat dilakukan oleh orang yang buta ini untuk membantu banyak dalam penyebaran Islam, kan? Mungkin dari sudut itu penekanan dia adalah tentang orang yang cacat, bukan si orang yang miskin, kan. Tapi poin yang kita nak bagi adalah pertama, dia akan semakin jelas nanti bila kita baca ayat-ayat yang seterusnya.
Abasa ni sebenarnya yang saya sebut semalam bukan teguran kepada Rasulullah SAW. Teguran kepada Rasulullah SAW dari segi sifat negatif, tapi dia adalah teguran terhadap sikap negatif ini, teguran yang terhadap pemuka-pemuka Quraisy kan, yang menunjukkan satu attitude, satu sikap yang amat menghalang mereka daripada menerima menerima mesej Al-Quran kan. Jadi sikap inilah yang sebenarnya yang disentuh oleh Al-Quran dan menjadi tema isi penting yang dibicarakan dalam surah ini, surah Abasa ini kan. Nanti kita akan semakin jelas apabila kita meneruskan perjalanan ini kan. Jadi dalam keadaan latar belakang daripada surah-surah yang sedang kita bincang ni, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar kan, wakilnya, envoy dia, wakil khas dia kan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memberi amaran kepada kaum dia kan, tentang amaran ataupun peringatan yang merupakan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim kan? Tentang azab yang akan datang kepada mereka dan azab ini adalah kerana mendustakan hari pembalasan khususnya kan. Dan di celah-celah sebenarnya semua ayat Al-Quran Al-Karim ini bukan satu isu sahaja, tapi dia juga membawa isu-isu yang lain kan. Semua isi Al-Quran ini, yang 3 isi yang besar yang pertama yang kita selalu sebut adalah tentang tauhid, tentang risalah sendiri, dan juga tentang hari pembalasan kan. Cuma hujah-hujah banyak di dalam surah yang sedang kita baca ni adalah tentang hujah-hujah hari pembalasan kan. Jadi hujah ataupun peringatan sebegini tidak sepatutnya disampaikan kepada orang-orang yang menunjukkan sikap tinggi diri atau merasakan diri dia mulia kan. Ini adalah central point yang nak dijelaskan oleh surah ini kan. Kerana sikap yang apabila seseorang tu dia menutup diri dia daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni, peringatan-peringatan yang datang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni, kerana merasakan diri dia itu ada kemuliaan yang tersendiri kan, walaupun sebenarnya dia sedang berada di kedudukan orang yang bersalah kan, kerana sikap dia dan juga penentangan dia kan terhadap Rasulullah SAW kan. Tapi dia masih merasakan diri dia ada kedudukan yang mulia kan, yang tinggi kan. Sebab itu sebahagian daripada pemuka-pemuka Quraisy ni dalam riwayat menceritakan selepas masuk Islam lewat kemudian antaranya Utbah, silakan Utbah, duduk bersama-sama dengan mereka Abu Sufyan kan satu ketika, dan ketika Islam telah berkembang ketika itu kan, selepas daripada pembukaan Parsi Islam kan, Abu Sufyan juga pergi berperang sama-sama di situ kan, dia telah cedera mata dia kan. Mereka mengatakan sebab satu ketika Abu Sufyan ni dia sedang menanti untuk berjumpa dengan Rasulullah
Tapi Rasulullah SAW sedang sibuk melayan seorang yang lain, sahabat yang lain yang lebih miskin daripada mereka, kan. Jadi Abu Sufyan ni membentak sikit, kan, sebab Rasulullah SAW lama sangat ditunggu, kan. Tapi diingatkan oleh sama-sama mereka, kan, Utbah pun ada bersama, kan, bahawa ini adalah apa yang berlaku kerana kita lambat menerima Islam, kan. Sebab Allah SWT meletakkan kemuliaan ini, kan, kepada mereka yang awal lagi menerima Islam, kan. Walaupun kedudukan mereka ni pemuka-pemuka Quraisy, kan, awalnya mereka adalah pemuka-pemuka Quraisy, ketua-ketua bani-bani, kabilah-kabilah yang duduk dalam kumpulan Quraisy ni, kan. Tapi kerana sikap mereka ni, kan, setengah daripada mereka telah mati dalam keadaan yang menghinakan, kan. Setengah daripada mereka terus, kan, dalam kekufuran ketika mereka mati, kan. Dan setengah daripada mereka masuk Islam kemudian di hujung-hujung ketika Islam hampir mendapat kemenangan, kan. Ketika telah jelas Islam mendapat kemenangan pembukaan Mekah, kan, barulah ramai daripada mereka ni ataupun sebahagian daripada mereka ni yang masih hidup ketika itu masuk Islam, kan. Jadi sikap merasakan diri mereka tinggi ni, kan, adalah sikap manusia yang akan menghalang dia daripada menerima amaran dan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Sebab itu perkara penting yang kita nak fahami daripada surah ni sebelum kita meneliti ayat-ayat ni, ia adalah Al-Quran ini ataupun wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya bahagian peringatan-peringatan ni, kan. Peringatan dan ancaman ini dia mesti diterima dengan hati yang terbuka dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Ini yang kita baca di permulaan surah Al-Baqarah, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam perumpamaan, kan. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, kan. Orang-orang yang apabila diberi peringatan, kan, apabila datang kilat, kan, barq, kan, maka mereka berjalan dalam cerah kilat ni, kan. Bila datang kegelapan, kan, maka mereka berhenti, kan, tidak berjalan, kan. Kerana, kan, mereka tidak bersedia untuk mengikuti ataupun kegelapan ni adalah peringatan-peringatan tentang perkara yang akan merosakkan manusia, kan. Mereka tidak bersedia untuk mengikuti perkara yang menuntut ada tuntutan-tuntutan supaya mereka menanggalkan daripada diri manusia ni pakaian-pakaian kebesaran dia untuk menerima sesuatu yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quranul Karim, kan. Dan peringatan bahagian, kalau berita-berita gembira ni mungkin manusia, kan, ada tidak merasa berat untuk berjalan bersama-sama dengan Islam. Tapi bila datang peringatan-peringatan dan juga ancaman-ancaman dan tuntutan, supaya manusia ni meninggalkan, kan, keselesaan hidup dia, kedudukan dia yang telah dia capai dalam dunia ni, untuk mendekati wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni atau menerima ancaman dan juga peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, ketika itu sikap merasakan diri dia mulia ini adalah sikap yang amat merosakkan, kan. Dan inilah yang sedang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya tentang hakikat, kan, kedudukan ni. Bila berhadapan dengan orang-orang yang begini,
Macam mana kedudukan dia, kan? Yang kita baca kan, insya-Allah kita sambung sikit lagi, kan? Jadi semalam kita telah baca, kan, ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan, kan, bahawa, kan, orang yang datang kepada dia ada dua, kan. Satu orang yang yang dicuba disampaikan dakwahnya ada dua kategori. Kita kata satu orang yang datang kepada Rasulullah, kan, datang untuk mencari petunjuk, kan. Walaupun ada pendapat yang kata Abdullah bin Maktum ni ketika dia datang dia belum Islam. Ada pendapat yang kata dia sudah Islam. Tapi petunjuk-petunjuk yang kita baca ni kemungkinan besarnya dia sudah Islam lah, kan. Dan dia adalah daripada golongan yang bersama-sama dengan Rasulullah. Kalau dia Islam, maknanya dia adalah dari kalangan sahabat-sahabat yang ingin untuk membaiki diri dia, kan. Sebab disebutkan wa ma yudrika la'allahu yazakka, kan. Dan adakah engkau mengetahui, kan, kemungkinan barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa, kan. Yazakka, mensucikan diri dia, reform himself, kan, memperbaiki diri dia, kan. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepada dia. So ada dua kedudukan, kan. Orang yang datang kepada kita, yang mencari petunjuk ini ataupun untuk mendapatkan bimbingan, dia mungkin ada dua keadaan, kan. Pertama, keadaan orang-orang yang memang datang untuk mensucikan diri dia, untuk mendapat tarbiyah, kita kata, kan, ataupun didikan yang lebih khusus untuk meningkatkan diri dia, kan. Khususnya mensucikan diri dia daripada kelemahan-kelemahan dan dosa, kan, untuk bertaubat dan sebagainya, berhijrah, menukar diri dia, kan, membentuk diri dia, kan. Itu adalah kumpulan yang pertama. Yang kedua, mungkin dia datang hanya untuk, kan, au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, mendapat peringatan-peringatan, pengajaran yang dengan itu dia mendapat manfaat daripadanya. Fatanfa'ahu dzikra, kan. Datang untuk dengar je, kan. Tak semestinya dia terima lagi, kan. Tapi dia datang benar-benar untuk mencari kebenaran, kan, dan dia datang untuk dengar, kan. Maknanya ini adalah kemungkinan yang Allah SWT utarakan kepada Rasulullah terhadap Abdullah bin Maktum ini yang datang ketika itu. Tapi pastinya, kan, dia adalah orang yang benar-benar datang untuk mencari kebaikan, kan. Tak kira sama ada dia dalam kumpulan yang pertama tadi ataupun kumpulan yang kedua ni, kan. Berbanding dengan pemuka-pemuka Quraisy ni, amma man istaghna, adapun orang yang merasakan dirinya serba cukup, kan, istaghna, kan, dan menunjukkan sikap yang indifference, acuh tak acuh, kan, tidak bersungguh-sungguh untuk mendapat bimbingan hidayah, kan, fa anta lahu tasadda, kan, maka engkau memberi perhatian kepada mereka, kan, memberi penghormatan kepada mereka ataupun meraihkan mereka, kan, dengan harapan mereka akan mendapat petunjuk dan akan menjadi lebih berpotensi untuk mengembangkan dakwah kemudian, kan. Jadi Allah SWT meletakkan dua senario kat sini, kan. Satu, orang yang benar-benar datang untuk mencari, kan. Yang kedua, orang yang dicari, kan, untuk dan diharapkan akan mendapat petunjuk, kan. Tapi Allah SWT mengajar Rasul, kan, satu prinsip yang penting, kan, tentang skop tanggungjawab Rasulullah, kan. Iaitu pertama, mereka yang datang kepada baginda untuk mensucikan dirinya, kan, maka Rasulullah sebenarnya bertanggungjawab untuk mensucikan diri dia, mendidik dia, membimbing dia. Tak kira
sama ada dia nampaknya berpotensi ataupun tidak berpotensi, kan. Kemungkinan kita tidak tahu apa yang ada, potensi manusia kita tak tahu, kan. Tapi dan setiap manusia yang datang dengan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dia, maka dia ada ruang dan juga ada peranan yang dia boleh mainkan dalam menegakkan din Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebenarnya, kan, Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui. Tapi poin yang penting adalah apabila dia datang, maka dia menjadi sebahagian dari tanggungjawab Rasulullah. Dan juga tanggungjawab ini adalah pengajaran kepada semua orang yang juga nak melaksanakan ataupun cuba berada di atas jalan sunnah bersama-sama dengan Rasulullah SAW, mengajak manusia menyampaikan mesej Allah Subhanahu Wa Taala ni, yang sebenarnya adalah merupakan sebahagian daripada syakhsiah ataupun identiti penting umat Islam ni, kan. Siapa saja yang datang, ini satu perkara yang prinsip yang penting kita katakan, bahawa siapa yang datang ni dia adalah tanggungjawab yang datang mencari petunjuk. Tak kira sama ada dia kumpulan pertama tadi, kan, la'allahu yazakka, dia nak mensucikan diri dia, ataupun yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, datang nak dengar saja dan dia cuba mendapat manfaat daripada apa yang dia dengar, kan. Maknanya kemungkinan Abdullah Maktum ni datang nak duduk tumpang sekejap di tepi muka Rasulullah sedang bercakap kepada muka Quraisy ni, kan, dan dia nak dengar je, kan. Sama ada pertama dia memang datang untuk betul-betul mendapat kaunseling Rasulullah secara intensif, ataupun dia hanya nak dengar saja. Sebab dalam senario yang kedua, dia datang nak dengar saja, implikasi dia adalah orang-orang pemuka-pemuka Quraisy ni mungkin mereka akan merasakan tidak selesa, kan. Jadi kita tak tahu sebenarnya, Allah kata kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua tak penting, kan. Yang penting adalah dia datang kepada kamu untuk mencari kebaikan, kebenaran, kan. Jadi sebab kalau yang pertama mungkin dia akan mengambil masa, Rasulullah terpaksa alih perhatian kepada dia dan tinggalkan pemuka Quraisy ni. Yang kedua, kalau kedudukan yang kedua, dia datang nak dengar saja, dia tak ganggu apa-apa, mungkin itu tidak selesa kepada pemuka-pemuka Quraisy ni, kan. Rasulullah SAW kemungkinan dia tidak mahu mereka menyebut perkara yang merendahkan sahabat dia ni, ataupun memandang rendah, ataupun merasa tak selesa bila datang hadir orang-orang yang begini di dalam majlis Rasulullah dengan mereka. So dua-dua kemungkinan ini adalah satu yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Itu keadaan yang kita nak faham, kan. Tapi prinsip yang penting adalah, maknanya siapa saja yang datang untuk mencari kebenaran dan kebaikan ini, maka tanggungjawab Rasulullah SAW untuk membimbing mereka, kan, mensucikan mereka. Sebab Allah SWT sebut di dalam beberapa ayat ni, baca, kan. Antara dia dalam surah Al-Baqarah pun ada, kita baca, kan, dalam surah Jumu'ah ayat yang kedua, kan. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, kan. Jadi rasul ni dihantar, salah satu daripada tanggungjawab dia, kan, tugas besar dia adalah yuzakkihim, untuk mensucikan, kan, mereka manusia ni, kan. Jadi mensucikan diri manusia ni adalah orang-orang yang tak disucikan. Kalau orang yang tak mau, macam mana nak, step tu tak boleh berlaku lagi, kan. Dia hanya boleh yatlu alaihim, bacakan saja ayat-ayat ni supaya didengar oleh manusia, kan. Tapi mensucikan diri ni adalah step bagi orang-orang yang tak, yang suka ataupun menyerahkan diri dia untuk diperbaiki, disucikan diri dia, kan. Jadi itu, kan, step yang kedua tu untuk orang yang hendak mensucikan, yang telah menerima, kan, setelah dibacakan ayat-ayat, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, kan. Yuzakkihim ni menjadi tanggungjawab Rasulullah SAW, dan kalau dia tidak laksanakan, dia berdosa, dia bersalah, kan.
Jadi ini adalah prinsip yang penting, kan. So baginda bertanggungjawab untuk membimbing mereka, meningkatkan diri mereka, tak kira siapa mereka. Dan sedangkan yang lain daripada itu, maka tanggungjawab Rasulullah hanya menyampaikan dan bukan untuk memastikan atau merisaukan tentang penerimaan mereka. Orang-orang yang datang, kan, bukan untuk mensucikan diri ni, kan, tidak menjadi tanggungjawab pada Rasulullah kalau mereka tidak terima, kan. Ataupun mereka dengar, mereka tolak, tinggalkan, kan. Sebab innama anta munzir, kan, kamu adalah penyampai saja, kan. Dan kamu tidak dipertanggungjawabkan atas penerimaan atau penolakan mereka, kan. Itu adalah prinsip utama di dalam masalah ni, kan. Jadi supaya Rasulullah faham betul-betul ni, kan, kerana Rasulullah SAW mengharapkan satu perkara yang lebih daripada apa yang dipertanggungjawabkan pada dia. Itu kedudukan. Kerana keinginan dia yang membuat-buat ataupun keinginan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tanggungjawab yang Allah SWT serahkan pada dia. Bukan kerana ada sebab-sebab negatif ataupun sebab-sebab yang tidak betul, kenapa dia mengalihkan pandangan daripada orang buta ni yang datang ni, kan. Tapi kerana keinginan dia yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tanggungjawab Allah SWT ni, dan dia mengharapkan ini akan menjadi peluang penting untuk menaikkan Islam ni, kan. Dan kemungkinan juga, kan, seperti yang Allah sebut, kan, sama ada dia tu datang nak duduk je, dengar aja, kan. Jadi kenapa kamu tidak merasa selesa kalau dia datang nak duduk saja dengar? Adakah tidak selesa kerana ada dia nanti takut orang-orang yang merasa diri mereka besar ini akan komen, kan. Setakat itu pun satu perkara yang Allah SWT tegur juga, kan. Jadi ini adalah senario, kan. Sebab Allah kata fa anta lahu tasadda, maka engkau memberi perhatian kepada mereka yang datang ni, kan. Sebab kita kena faham psikologi Rasul ini, kan. Dia bersungguh-sungguh, kan, amat-amat ingin supaya kaum ini selamat daripada kehancuran dan juga azab yang Allah SWT janjikan pasti akan dikenakan kepada mereka yang mendustakan, kan, peringatan Allah SWT atau menolak, tidak mau menerima dia, kan. Wa ma 'alaika alla yazzakka, kan. Padahal, kan, Allah kata tadi, kita sebut prinsip tadi, kan, tidak ada tanggungjawab kepada kamu, tidak ada celanya kepada kamu. Wa ma 'alaika alla yazzakka, kalau mereka ni tidak ingin untuk mensucikan diri mereka, kan. Kan, iaitu, kan, orang-orang yang disampaikan yang kategori yang kedua tadi. Kategori pertama, orang yang datang untuk mensucikan diri dia, kan. Orang yang datang untuk memperbaiki diri dia ni, itu tanggungjawab. Itu menjadi tanggungjawab yang tak boleh ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang kedua, kan, orang yang sikapnya acuh tak acuh, kan, juga merasakan diri dia ada kedudukan yang lebih mulia, kan. Maka, kan, Allah kata yang tu tidak ada tanggungjawab bagi kamu, kan. Orang yang hanya untuk yatlu alaihim, kamu nak bacakan saja ayat-ayat kepada mereka, kalau mereka tak terima, wa ma alaika alla yazakka, kan. Mereka ni, kan, tidak menjadi tanggungjawab Rasulullah. Kalau mereka tidak mensucikan diri mereka, tak mau terima, itu tidak menjadi tanggungjawab, tidak mendatangkan dosa ataupun kesalahan ke atas kamu, kan. Wa amma man ja'aka yas'a, ada pun orang-orang yang datang kepada kamu untuk mendapat bimbingan, kan, comes to you with zeal, kan, dengan keinginan yang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dia. Wa amma man ja'aka yas'a, kan, yas'a, kan, maksud melakukan sesuatu dengan penuh semangat dan kesungguhan perasaan, kan.
seperti mana yang Allah sebut di dalam perkataan yang sama digunakan dalam surah Al-Jumu'ah, kan? Ayat 26, kita baca kan. Ayat 9, kan, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', kan? Fas'au, kan, hadapkanlah kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Fas'au ila dzikrillah, dan bersungguh-sungguhlah, lakukanlah dengan penuh semangat dan penuh perasaan, kan. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', kan, setelah engkau habis tamat tinggalkanlah wazarul bai', kan, jual beli ni, kan, bila datang seruan hari Jumaat ni, kan. Jadi fas'au, Allah kata yas'a, wa amma man ja'aka yas'a, orang yang datang kepada kamu dengan sungguh-sungguh, kan, keadaan hati yang penuh bersemangat dan sungguh-sungguh untuk dibimbing, kan, wa huwa yakhsha, dan dia seorang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua sifat yang disentuh oleh Allah ni, kan. Satu, kesungguhan dia untuk mendapat bimbingan. Yang kedua, dia takut kepada Allah. Apa konotasi? Sebab ini teguran kepada para pemuka Quraisy yang merasakan diri mereka besar ni, kan. Pertama, mereka bukan orang yang bersungguh-sungguh datang untuk dengan zil, dengan semangat dan dengan kesungguhan untuk mendapat bimbingan. Yang kedua, mereka juga tidak menunjukkan sifat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka merasa diri mereka tinggi, mulia, datang dengan kesombongan dan juga meletakkan syarat untuk mereka menerima Islam, kan. Fa anta anhu talaha, kan. Orang-orang yang datang kepada kamu dengan bersegera untuk dibimbing, kan, dengan kesungguhan, kan, dengan semangat, wa huwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, engkau telah meninggalkan dia, kan, menunjukkan sifat ataupun mengabaikan dia, kan, indifference, tidak memberi perhatian kepada dia, kan. So ini teguran kerana bukan teguran atas sifat negatif Rasulullah SAW, tapi teguran kerana Allah SWT untuk menjelaskan satu konsep yang penting kepada Rasulullah SAW di dalam melaksanakan tanggungjawab dia, kan, bahawa kesungguhan dia kena halalkan kesungguhan dia tepat kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tentukan, kan. Jadi orang-orang yang sebeginilah yang Allah Subhanahu Wa Taala teguran kepada Rasulullah SAW adalah seharusnya dia beri perhatian oleh Rasul dan menjadi tanggungjawab dia untuk membimbing mereka, mensucikan diri mereka. Makanya orang yang takut kepada amaran hari pembalasan dan berusaha memperbaiki diri mereka sesuai dengan ingatan ini, kan. Dan satu lagi gambaran tadi, orang yang bertentangan dengan orang yang disebut ayat 5 tadi, mereka yang terlalu tenggelam dalam kehidupan dunia dan tidak ada keinginan untuk memikirkan amaran Rasulullah SAW. Jadi tidak sepatutnya Rasulullah membelakangkan mereka ni untuk mengejar kumpulan yang pertama ni, kerana tanggungjawabnya ke atas mereka telah terpenuh dengan sampaikan saja. Sedangkan tanggungjawab pada golongan kedua ni masih tidak lepas lagi daripada Rasulullah untuk membimbing mereka, kan. Jadi ini satu prinsip yang kita belajar daripada ayat-ayat yang mulia ni, kan, yang dalam bentuk yang simple tapi banyak perkara yang besar yang di dalam itu yang menjadi pengajaran sampai hari ini, kan, supaya kita faham tentang nilai orang yang telah menyediakan diri dia untuk dididik, kan, dan diperbaiki diri dia, berbanding dengan orang yang meletakkan tapisan-tapisan, kan, syarat-syarat dan bersikap sombong, bersikap tinggi diri, la yakhsha Allah, kan, dia tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kan dua sifat ni yang kita perhatikan tadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Satu, dia memang sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri dia. Kedua,
dia takut kepada Allah SWT. Takut dalam arti kata dia merendahkan diri dia untuk menerima bimbingan wahyu Allah SWT ni kan. Jadi siapa-siapa yang menutup diri dia daripada ni nak menerima wahyu Allah SWT, supaya wahyu ni masuk ke dalam diri dia, dalam hati dia, tak buka pintu-pintu hati dia kan, maka dia sukar sebenarnya untuk dia mendapat kebaikan daripada wahyu Allah SWT ni kan. Tak kira mungkin ada orang-orang yang jahat pada pandangan manusia kan, mafia kan, tapi mungkin dalam hati kecil dia ada keinginan untuk memperbaiki diri dia. Cuma suasana sekeliling dia ataupun kebiasaan yang dia besar menghalang dia daripada memahami atau mendapat peluang untuk dia mendekati kebenaran ini. Tapi dalam hati kecil dia ada hati yang bersih, yang ingin kepada kebaikan dan juga takut kepada Allah SWT, merendahkan diri dia. Maka ini adalah orang yang calon yang penting untuk dididik dan ditingkatkan mereka ni kan dalam konsep dakwah ni kan. Okey, termasuk sedikit tentang blok yang kedua ni kan. Allah sebut tentang kan, kalla, jangan sekali-kali kan. Kalla ni kita katakan satu ingatan yang bersungguh-sungguh, yang serius betul-betul kan. Kalla, sekali-kali jangan kan. Innaha tadhkirah, sesungguhnya ini adalah satu peringatan kan. Apa dia ha ni? Innaha tadhkirah ni, ini bukan peringatan tadi kan? Bukan peringatan yang kepada yang ditujukan kepada Rasulullah ni, abasa wa tawalla tu kan. Tapi ha ni kan, dia merujuk kepada kan, zikra, kata zikra kan, merujuk kepada kata zikra dalam ayat 4 tadi kan, yang membawa maksud Al-Quran Karim kan. Kita baca ayat 4 tadi, au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra kan, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang mana zikra ini akan memberi manfaat kepada dia, iaitu wahyu Allah SWT kan. Dia ingin mendapat kebaikan-kebaikan daripada bila Rasul SAW membacakan ayat-ayat Allah SWT ni kan, Al-Quran Al-Karim, dia ingin mendapat kebaikan daripada itu kan. Jadi Allah kata jangan bersikap begitu. Ini adalah sebenarnya kepada siapa ditujukan kalla kan. Sebab kalla ni sebenarnya dia adalah satu celaan sebenarnya kan, ancaman, satu celaan yang serius kan. Jangan sekali-kali begitu. Ini sebenarnya ditujukan kepada pemuka-pemuka Quraisy ni kan, atas sikap mereka kan, yang kita kata akan di-elaborate lagi selepas ni kan. Sikap merasakan diri mereka mulia untuk menerima bimbingan Al-Quran Al-Karim kan. Kalla innaha tadhkirah, sesungguhnya Al-Quran ini adalah satu peringatan kan, reminder, ancaman. Ini yang sebab ada ayat-ayat tentang ancaman dan peringatan ni, yang menjadi masalah kepada orang-orang yang merasakan diri mereka tinggi kan. Kalau sebab Al-Quran ni ada Bashir wa Nadhir kan, dia ada berita gembira, dan dia ada juga amaran dan peringatan, warning kan. Tapi bahagian warning dan peringatan ni, orang-orang yang ada rasa diri dia mulia, tinggi, susah nak terima kan. Susah nak terima, sehingga kadang-kadang walaupun mereka tahu dia kebenaran, tapi banyak orang yang tersungkur di hadapan peringatan dan warning ni kan. Walaupun orang yang bagi peringatan itu ikhlas, dia nampak bahawa mereka ni sedang menuju kepada kehancuran, sedang nak masuk ke dalam lurah kehancuran, gaung, lubang. Tapi kerana merasakan diri dia mulia, diri dia tinggi kan, lebih daripada orang lain, malah lebih daripada orang yang cuba nak peringatkan dia tu, maka dia telah melepaskan peluang dia untuk selamat daripada kehancuran ni kan. Ini adalah apa yang Allah SWT kalla innaha tadhkirah, jangan sekali-kali jangan macam tu, kerana ini adalah satu peringatan, dan peringatan ni amat penting bagi kamu kan. Sikap merasakan diri kamu mulia inilah yang akan menyebabkan kamu celaka sebenarnya kan. Faman syaa'a dzakara, siapa yang hendak tentulah dia akan memerhatikan peringatan ini
kan, ataupun memerhatikan warning, kan, inzar ini, kan, iaitu apa yang Rasulullah sedang kan, yang penting disampaikan ni adalah salah satu pernyataan yang besar ni adalah tentang hari pembalasan, kan, bahawa kamu sedang diambang kehancuran kerana sikap kamu mendustakan peringatan tentang hari pembalasan, kan. Jadi insya-Allah rasanya kita berhenti dulu kat sini, kan. Banyak lagi nanti insya-Allah besok akan ada kejutan-kejutan dalam ayat-ayat seterusnya yang kita baca ni, kan. Allah Subhanahu Wa Taala dalam di sebalik ayat-ayat yang amat penting ni, kan. InsyaAllah moga-moga kita dan mendapat kebaikan, dan fikirkan baik-baik, baca sekali lagi berulang-ulang surah ni insya-Allah, dan fikirkan setiap satu ayat tu kenapa Allah SWT letakkan di situ dan apakah yang nak disampaikan dari ayat ni, kan. Jadi kita sudah ingat, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.